Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah berharap anak-anak murid Ustazah berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, baik. Jadi hari ini kita teruskan PDPJJ kita dengan tajuk Jihad dalam Islam bidang hadis. Boleh buka buku teks muka surat 63. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidaini. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaq alaih. Terjemahan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Baginda bersabda, solat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berbakti kepada ibu bapa. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Okay, baiklah murid-murid, jadi berdasarkan hadis yang Ustazah baca tadi beserta dengan terjemahannya, dapatlah disimpulkan di sini bahawa dalam hadis ini Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, apakah amalan yang paling disukai Allah? Maka baginda menjawab, ada 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, terdapat banyak amalan yang Allah suka, tapi dalam hadis ini disebut 3 amalan yang paling Allah suka. Yang pertama adalah menunaikan solat pada waktunya. Okey, kenapa? Sebab ini merupakan kemuncak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rajin-rajinkan diri, usahakan diri untuk selalu solat pada waktunya. Jangan lambat-lambatkan solat. Yang kedua, dalam hadis ini amalan paling disukai Allah adalah berbakti kepada ibu bapa. Kerana apa? Kerana ini adalah merupakan kemuncak hubungan sesama manusia. Kerana ibu bapa lah yang melahirkan kita, membesarkan kita dan mendidik kita sehingga siapa kita pada hari ini. Dan yang ketiga, 3 amalan yang paling Allah suka yang disebutkan dalam hadis ini adalah berjihad dengan mengorbankan harta dan nyawa demi ketinggian agama Islam. Kerana ini merupakan amalan yang dapat memastikan kemuliaan umat Islam ataupun umat sentiasa terpelihara. Jadi bersesuaian dengan tajuk pelajaran kita hari ini, iaitu jihad dalam Islam. Kerana apa? Kerana jihad itu merupakan antara 3 amalan yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan jihad, Ustazah? Okey, jihad dari segi bahasa maksud dia adalah kita mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dari segi istilah pula, jihad ini bermaksud menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Seluruh kemampuan apa saja? Ialah seluruh kemampuan yang kita ada. Contoh dari segi kewangan, dari segi tenaga, dari segi doa dan segalalah. Apa yang kita mampu tu kita guna untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya, maka itu adalah jihad. Jadi keutamaan jihad ini ada 2, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain kepada siapa? Setiap umat Islam wajib mempertahankan negara dengan harta dan jiwa raga ketika umat Islam ditindas atau negara diserang oleh musuh. Inilah umat Islam wajib tidak kira di negara kita sendiri atau di mana negara-negara Islam yang diserang musuh. Contoh kalau kita boleh tengok sekarang ni kan, negara-negara Islam yang diserang musuh, contoh Palestin, Syria kan. Jadi kita semua umat Islam ni jihad tu perlu ada. Apa jihad yang perlu kita ada? Apa yang perlu kita guna? Apa yang boleh kita guna? Harta kita sumbang duit untuk bantu dorang kalau kita mampu. Kalau tidak mampu dengan harta, tenaga apa? Kita gunalah tenaga kita sebar-sebarkan kepada orang Islam, okey, supaya menyumbang ataupun kita alert dengan isu semasa, begitu. Ataupun kita nak mampu juga itu, yang akhir sekali dengan doa lah. Kita guna doa, mendoakan umat Islam, itu pun dikira sebagai jihad. Okey, fardu kifayah pula dalam suasana aman. Sebagian umat Islam perlu bersiap siaga menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan atau pemberontakan. Macam kita lah, alhamdulillah kita masih dalam keadaan yang aman. Jadi sebahagian saja umat Islam yang perlu bersiap siaga, okey, menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh ataupun berlaku kekacauan. Itu keutamaan jihad. Semua umat Islam dari segi fardu ain dan juga fardu kifayah.
Okey, seterusnya apa pula kelebihan berjihad ni Ustazah? Ada kelebihan dia. Sebab itu disebut antara 3 amalan yang paling Allah suka. Yang pertama, diampunkan dosa. Kalau rasa-rasa dosa tu banyak, berjihadlah. Jangan malas. Yang kedua, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala berlipat ganda. Yang keempat, dianugerahkan mati syahid. Yang kelima, mendapat nikmat di alam barzakh. Yang keenam, dimasukkan ke dalam syurga bersama para nabi. Dan yang terakhir, antara kelebihan berjihad adalah mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya harap sampai sini dulu kita punya tajuk pelajaran pada hari ini, sampai kelebihan berjihad. Okey, nanti kita akan sambung tajuk yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.